Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Okey. Kita akan belajar sekarang Introduction to Disease Prediction Using Logistic Regression. Kalau anda tengok dalam nota ni memang akan menyerabutkan anda punya akal pemikiran lah. Sebab apa benda yang dia nak cerita kat sini, saya akan cerita kepada anda sesimpel yang mungkin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu saya untuk bagi kefahaman kepada kamu. Pertama, objektif kita ada dua saja. Apply epidemiological calculation in predicting risk related to the epidemiological study. Anda kena tahu OR di dalam penggunaan logistic regression model. Tu je. Faham tak faham? OR nak kira menggunakan AD bahagi dengan BC. Ingat tak? Ingat ke tidak? Masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. Bila tanya ingat ke tidak, jawablah. Saya ambil contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan cerita pasal logistic regression, tak lain tak bukan di dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat kita akan bincang banyak logistic regression ni menggunakan OR. Apa dia? OR ni adalah odds ratio. Odds ratio adalah untuk kajian case pandai, case control study. Dan biasanya OR ini tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan formula AD bahagikan dengan BC. Saya ulang balik apa itu AD BC. Sini sakit, sini tak sakit, sini namanya case, sini namanya control. So ini adalah A, B, C, D. Ini adalah kaedah penggunaan cross tabulation table. Benda lah ini dinamakan apa dia? Cross tabulation table. Anda jangan asyik nak kena ulang 2-3 kali benda-benda ilmu yang sepatutnya dah embedded inside your brain. Please, I urge you to buat ulang kaji dan baca banyak buku epidemiologi. Jangan harap saya terangkan, nanti ilmu anda cetek. Masa belajar ni, belajar betul-betul ya. Okey, OR yang tuan-tuan dan puan-puan akan lihat nanti di dalam anda punya logistic regression secara umumnya akan dihasilkan oleh software. Okey, dan anda akan run menggunakan cross tabulation test ataupun binary logistic regression. Nama panjang logistic regression ni bagi level 1 epidemiologi dinamakan sebagai binary logistic regression. Setakat ni jelas? Bila saya sebut regression, bila saintis-saintis dan ulama-ulama research cerita pasal perkataan regression, apakah di dalam akal pemikiran tuan-tuan akan fikir? Anda automatically akan fikir Y hat is equal to MX tambah C, ataupun dalam epidemiologi kita belajar Y is equal to beta naught plus beta X1 plus beta XN. Betul tak? Di mana kita ada pin apa? Pandai. Pintasan yang melintas pada paksi Y. Kita ada SLOPE. Slope. Apa ni? Pandai. Tapi yang ini bukan simple linear regression. Sebab dia ada banyak slope. Betul tak? Untuk level kamu, student-student diploma kesihatan persekitaran, anda kena tahu yang basic, iaitu satu slope, satu pintasan. Faham tak faham? Anda dah belajar sebelum ini penggunaan korelasi. Betul tak? Ni saya recap je. Sebab ilmu untuk logistic regression ni, dia macam nak sama, tapi tak sama. Dia macam nak sama tapi tak sama. Dah macam orang sial. Oh Allah. Nak teh betul. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita kata R adalah correlation coefficient. Saya suka jawapan awak tu. Itu adalah tepat sekali. Correlation coefficient ini apabila anda run menggunakan SPSS, biasanya we are talking about Pearson product moment correlation. Betul tak? Di mana data IV adalah numerik dan data DV juga adalah numerik. Di mana kedua-dua data ini mestilah bertaburan secara normal. Pandai. Persoalannya, bila kamu buat dia sebagai korelasi, anda akan dapat perkali korelasi, iaitu R value. Betul? Dan anda telah pelajari sebelum ni, R value dia bagi dua makna ataupun dua benda yang dipanggil sebagai NOR. NOR ni apa? Nature of
Relationship, nature of relationship. Apa yang dia cerita dalam R value ni kalau anda ingat balik? Ni saya recap dulu ni supaya anda mahir ilmu ni. Dia akan cerita strength. Ingat lagi? Strength dengan apa? Pandai. Saya suka jawapan tu. Awak ada strength dan direction. Direction akan ada positif ataupun negatif. Betul tak betul? Kemudian strength akan terbahagi kepada 5. Seperti kurang daripada 0.2 dipanggil negligible. Kemudian 0.2 hingga 0.4 dipanggil sebagai low. Kemudian 0.4 sampai 0.7 dipanggil moderate. 0.7 hingga 0.9 dipanggil sebagai high. Dan more than 0.9 dipanggil sebagai very H. Faham? Very H tu very high lah. Siapa yang ajar pasal 5 pengkelasan ini? Mamat ini bernama Clifford Rule of Thumb. Dia punya istilah dia Clifford Rule of Thumb. Berdasarkan Clifford Rule of Thumb, dia ada 5 pengkelasan untuk pekali korelasi anda. Bagi menentukan apakah hubungan yang wujud antara X dan Y. X biasanya kita namakan sebagai faktor dan Y biasanya kita namakan sebagai output. Pandailah kau, outcome. Samalah output ke outcome. Tapi dalam istilah saya mengajar kamu, kita nak jelaskan sejelas-jelasnya bahawa faktor dan outcome itu akan relevan dengan numerical data. Contoh, anda tengok berapa banyak bilangan case against the certain numerical data yang wujud dalam data kamu. Anda tengok berapa kali jumlah muntah yang wujud dengan berapa banyak koloni pencemar yang ada. Ni contohlah benda-benda yang numerik untuk IV, numerik untuk DV. Setakat ni jelas? Kemudian upgrading version from the R, you belajar pula satu istilah makhluk ajaib ciptaan Allah Ta'ala yang dinamakan sebagai R huruf besar. Iaitu apa dia? Multiple correlation coefficient. Dia sama je dengan perkataan correlation coefficient, cuma beza dia adalah dalam bentuk multiple. Apa dia? Multiple correlation coefficient. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tertipu. Kerana ini semua adalah pembelajaran linear. Apa dia? Ini semua yang saya nak cerita ni, saya nak kaitkan dengan tuan-tuan semua pasal linear regression. Bukan ini yang kita nak belajar hari ni. Faham? Bukan ini yang kita nak belajar. Dah tu kenapa belajar benda linear juga? Kalau dah bukan itu nak belajar. Supaya familiarize dulu. Anda dah mahir apakah itu bentuk linear, barulah sedap saya nak cerita logistik. Ini contoh model linear. Boleh bayang? Ni contoh yang tak relevan lah. Saya ambil contoh yang relevan sikit lah. Macam ni bentuk dia. Ni linear. Y hat is equal to beta naught plus beta x1. Y hat adalah predicted Y. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Ni nama dia SLR. Simple Linear Regression. Jelas? Jelas Okey, kita tengok contoh. Apakah yang dimaksudkan dengan bukan linear? Bukan linear kalau anda baca di dalam nota ni, anda akan pening. Tapi tak apalah, saya nak terangkan je supaya anda tak pening. Secara umum dia ada bentuk dia. Sekejap, saya nak cari bentuk dia je. Saya takut salah bentuk saya. Apa benda bentuk dia? Sekejap, saya cari. Bila kita cerita pasal linear, kita akan tunjuk gambar tadi. Bila kita cerita pasal bukan linear, okey, tuan-tuan dan puan-puan ingat baik-baik. Bila data kamu adalah bukan linear, masya-Allah, kana wa malam yasha' lam yakun, please loading now. Bila kamu punya data bukan linear, inilah contoh yang namanya bukan linear. Yang warna biru itu dinamakan sebagai logistic regression model. Apa dia? Logistic regression model. Beza dia dekat mana ya? Beza dia adalah satu line yang ada dua outcome probability. Sama ada Y is equal to 0 or Y is equal to 1. Ini dipanggil probit logit model ataupun logistic regression model. Sebab dia bukanlah data yang continuous. Ini anda kena tahu. Logistic regression, ini yang pertama ilmu anda kena tahu. Dia adalah untuk IV against the DV, yang mana DV dia adalah dipanggil binary.
ataupun kategorikal. Jelas tak jelas? Kalau anda tengok persoalan saya pasal linear tadi, IV adalah numerik, DV adalah numerik. Jelas? Tetapi anda ada lagi satu alternatif model, namanya probit logit model, yang menggunakan logistic regression model, di mana DV dia adalah binary 0-1, ya tidak, sakit tak sakit, mati hidup. Faham tak faham? Ini dipanggil sebagai binary. Okay, that's why nama dia adalah binary logistic regression. Tapi kalau anda belajar peringkat yang lebih tinggi, dia akan ada multinomial logistic regression dan lain-lain. Itu anda belajar kat sekolah pondok lah. Tetapi kenapa saya tak cerita pula pasal IV? Sebab IV dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Gema Contohnya dia boleh datang dalam bentuk numerik. Boleh? Ya, boleh. Kita boleh gunakan numerical data untuk predict the outcome y is equal to 0 or y is equal to 1. Bila cerita regression, anda jangan sesekali terlepas pandang dengan satu prinsip yang dipanggil sebagai prediction. Faham? Ramalanku benar belaka. Macam lagu, betul? Nak bagi ingat. Prediction. Bila you cakap pasal regression, it is all about prediction. Dia ada dua jenis prediction model yang utama dalam epidemiologi dan juga dalam machine learning model. Ini level-level data analyst lah. Pertama adalah linear. Semua orang tahu linear, betul? Yang kedua, orang mungkin tahu dan mungkin tak tahu ataupun mungkin tak aware, adalah logistic regression model. Beza dia adalah dekat dia punya dia apa? DV ataupun dependent variable ataupun outcome. Outcome dia akan datang dalam bentuk categorical. Benda ni terpakai tak untuk epidemiologi? Ya. Sebab banyak data epidemiologi memang datanya binary. Sakit tak sakit, hidup mati, tua muda, pandai tak pandai, macam tu contoh. Jelas? Tak semua data yang kita dapat tu dalam bentuk numerik. Macam mana nak buat numerik? Kalau dah memang benda tu adalah mati dan hidup, takkan nak cerita kadar pernafasan, betul tak? Kadar pernafasan mayat berapa? Mati is mati. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, jelas IV dia ada datang daripada numerik, dia ada datang daripada categorical, dan dia juga boleh datang daripada data ordinal. Faham tak faham? Itulah uniknya apabila kita menggunakan logistic regression. Tetapi logistic regression mempunyai kelemahan tertentu apabila dibandingkan dengan linear. Baiklah, untuk memudahkan kefahaman, saya akan mengdraftkan ciri-ciri linear dan ciri-ciri logistik. Buat nota bagai nak gerak, lah memang tak pakai nota. Itu perangai saya. Sebab saya nak awak faham ilmu ni. Nota boleh baca kemudian. Buku pun kena baca kemudian. Saya nak awak faham betul-betul ilmu ni. Secara umum, linear adalah berbentuk linear. Apa maksud linear? Perkataan linear membawa maksud apa? Apa benda tu? Apa benda? Straight line ataupun dipanggil least square. Ni. Straight line. Ihdinas siratal mustaqim. Senang. Kalau siapa yang baca Fatihah selalu tahu ihdinas siratal mustaqim bermaksud linear. Faham? Jalan yang lurus. Taklah nak bagi senang ingat. Kalau tak, korang ni tak faham-faham. Bila kita kata pasal logistic regression, dia adalah non-linear. Dan dia bukanlah bentuk kuadratik, tetapi sigmoid. Sigmoid. Kenapa dia bentuk sigmoid? Okey, awak nampak tak yang saya buat bulat-bulat ini? Bulat-bulat ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah simbolik kepada data itu. Kerana data itu akan jadi ya atau data itu akan jadi tidak. Contoh, y is equal to 0, orang itu hidup. Y is equal to 1, orang itu tidak hidup, mati ya. Jelas Ini contoh outcome. Sebab kita ada outcome yang berbentuk non-metric. That's why saya kena ajar juga logistik ni. Supaya anda ada option. When you got the data, but you do not know how to make a prediction, then you have the option now. To make a prediction,
for the categorical data, you have what we call it as a logistic regression. Okay, ini yang pertama. Dia punya bentuk shape kita panggil. Apa dia? Shape. Okay, betul. Samantha punya pronunciation lebih tepat. Saya punya salah. Saya panggil shape. Yang kedua adalah selain daripada dia punya bentuk, anda kena tahu yang linear regression, IV dan DV mestilah numerical. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham kepada ulama-ulama statistik bahawa IV dan DV untuk logistik adalah berbeza. Di mana untuk logistic regression, DV dia adalah binary, tetapi IV dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, sama ada numerik ataupun non-numerik ataupun kategorikal lah. Setakat ni jelas? Jelas kan? Okey. Yang seterusnya, apabila awak cerita pasal linear, maka awak akan cerita apa yang dipanggil sebagai model fit. Apa dia? Model fit di dalam linear regression menggunakan ANOVA table. ANOVA table memang confirm dapat bila anda buat analisis menggunakan linear regression. Confirm dapat. Table nombor 2, lepas anda dah tahu dia punya R square, anda dah tahu dia punya apa nama lagi satu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. R square, predicted equation, maka anda akan khalas. Step yang nombor 2 dipanggil model fit. Kalau anda ingat baliklah ilmu yang saya ajar anda pada linear regression itu. Kalau lupa, tengok balik video tu, faham? Makan kismis sambil tengok tu supaya benak tu tertanam dalam kepala otak. Yang kedua, bila kita cerita pasal logistik, dia bukan cerita pasal model fit bang. Dia cerita pasal MHL, maximum likelihood ratio. MLR, maximum likelihood ratio kan? MLE, sorry. Maximum likelihood estimation. Sorry, saya silap. Bukan maximum likelihood ratio. Maximum likelihood estimate. Nampak Dia ada beza. Kemudian bila you belajar linear regression, kita cerita pasal apa dia? PE. PE apa? PE adalah predicted equation yang kita akan bincangkan mengenai slope. Anda perasan tak? Ini dua adalah cerita hipotesis untuk linear regression. Jelas? Dan bila anda cakap juga pasal logistik, dia ada juga hipotesis dia. Hipotesis dia menggunakan square, pandai, chi-square. Dia akan menggunakan yang kedua, dipanggil sebagai percentage of correct classification. Correct classification Dia adalah nanti anda akan tengok berapa banyak algoritma komputer cuba mengkelaskan mengikut dia kosong ataupun dia satu. Percentage of correct classification. Maknanya peratusan pengkelasan yang benar. Itu dipanggil sebagai dia punya model prediction lah. Macam mana dia nak tahu model tu bagus? Kalau kita buat menggunakan linear, kita ada predicted equation based on the linear regression kan? Dalam penggunaan linear regression juga, kalau tak cukup luas saya nak tulis. Okey, tak apa ya, saya ambil sampai 5 je lah. Nanti lebih awak belajar sendiri Yang kelima, kita ada R square. Apa dia? Linear regression, bila you run linear regression or you are using any linear regression based on the correlation algorithm, you akan dapat linear regression. You dah kira kan secara manual, you dah tahu dia adalah N kali dengan sigma XY kuasa 2 tolak dengan sigma X kuasa 2 bagi dengan sigma X kuasa 2 yang dikuasa 2 kan bagi dengan punca kuasa yang bla 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 panjang tu. Anda kira-kira anda dapat R value, betul? R value itu pula anda gunakan manipulate, anda boleh dapat slope, betul tak? Dan anda dapat semua benda-benda tu dan anda boleh kira dia punya dipanggil sebagai R square. R square ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ada perkataan yang dipanggil sebagai variance explain. Ingat lagi? Ke dah lupa? Contoh R square anda dapat 0.893. Maksudnya apa? 89.3% bahan-bahan yang ada di dalam faktor X menjelaskan maksud Y. Itu yang dimaksudkan dengan R square. Contoh kan, anda buat satu hubung kait antara X dan Y. X katakanlah bilangan rokok, Y katakanlah keupayaan paru-paru. Ni contoh. Apa dia? Bilangan rokok keupayaan paru-paru. Anda punya R square adalah 0.893.
Ma maknaha fi hazihi 893 ni? Siapa tahu? Makna dia adalah variance explains. Berapa banyak variance yang di-explain oleh X untuk menceritakan Y. Saya ulang, berapa banyak variance yang di-explain oleh X untuk menceritakan Y. So kalau anda dapat variance dia adalah 0.89, bagus tak anda punya model ni? Jawapan dia baguslah. Sebab kalau 100%, 89.3% ni dia akan mencerita apa yang dipanggil sebagai Y ni. Y ni apa tadi? Saya bagi tahu. Keupayaan paru-paru berdasarkan bilangan batang rokok yang dihisap. Faham tak? Faham tak faham ni? Kalau tak faham tengok balik linear lah. Korang ni dah lupa sebenarnya. Aku dah tahu dah. Memang aku dah agak dah. Memang benda ni akan berlaku. Pelupaan ni akan berlaku. Tak apa, belajar balik semula. Logistic regression on the other hand, they got also R. But they call it different way. They call it as a pseudo R. Apa dia? Bukan sudoku, pseudo R. Pseudo R. Apa maksud pseudo? Pseudo tu bukan saja penyamaran, penipuan. Kita panggil R yang menipu. Pseudo scientist. Apa makna dia? Scientist menipu, pandai. Pseudo pengajar, apa maksudnya? Pengajar yang pandai mewayang, menipu. Tak ada lah. Itu contoh lah cerita. Pseudo bermaksud tipu. So dia akan bagi juga pseudo. Nanti anda akan tengok satu statistik nama dia Nagaragarakel. Pelik tu. Nanti korang tengoklah. Aku nak cerita dia terpelik lidah. Tapi kita akan belajar sekejap lagi. Baik. So itulah penceritaan sedikit mengenai logistic regression. Ada apa pertanyaan? Oh, sorry. Saya terlupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila yang ini tadi dia cerita pasal PE dan slope kan dalam ujian hipotesis, untuk penggunaan logistic regression dia akan pakai MLE dan juga walk statistic, WALD, walk statistic. WALD, walk statistic. So apa yang ada pada linear itulah juga ada pada logistik. Cuma beza dia logistik ini darjat dan martabat dia sedikit rendah daripada linear. Sebab dia pakai probit logit. Dia memakai satu assumption di mana berlakunya sesuatu likelihood atau kejadian berdasarkan probability. Probability itu boleh berlaku ataupun probability itu tidak boleh berlaku. Dia tak sama macam linear. Sebab kalau linear, apa yang awak letak pada X, itulah yang akan menceritakan dia punya Y. Tetapi bila anda cerita anda punya logistik, anda letak anda punya X, anda tahu probability, kebarangkalian. Anda bukan dapat the actual value, anda dapat kebarangkalian. Jelas tak jelas? Beza kebarangkalian bermaksud chances. Sedangkan bila anda kira menggunakan linear regression, anda dapat the actual values. Faham? Engkau ni aku dah mula risau dah ni. Nak dekat setengah jam aku ajar ni, masing-masing dah jadi perpustakaan ni. Kau faham ke tak faham ni? Okey, faham sikit-sikit. Tak apa, saya tahu awak tak faham. Saya akan pause sekejap untuk cerita.